rakan sekalian, terima kasih sudi menjemput saya memberi taklimat taklimat kesihatan ini. Saya harap semoga semua rakan-rakan sehat walafiat. Ini saya ingin memberi taklimat tentang the mystery of fatty acid, asid lemak, kepentingan asid lemak kepada badan. So sekarang saya akan memulai taklimat. Harap semua sudah masuk. Semasa perintah kawalan pergerakan ini, semoga saya harap semua mematuhi perintah duduk di rumah dan juga menjaga kesihatan sendiri. Ini amat penting, sebab itulah taklimat ini diberikan supaya semua orang boleh mengamalkan amalan kesihatan yang bagus, yang betul. Okey, saya akan bagi beberapa slide yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Ini adalah penting kerana asid lemak atau lemak adalah satu komposisi yang penting dalam penyerapan tenaga kita. Malaysia kaya dengan kepelbagaian makanan yang lazat. Kita semua tahu kan, dari nasi lemak, dari roti canai, murtabak, semua ini adalah dan kuih-kuih, pencuci mulut ini semua enak belaka, betul tak? Tetapi semasa kita makan makanan ini, adakah kita pernahkah kita fikir kita ambil ini makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makanan yang enak memangku merupakan nikmat yang penting untuk kehidupan. Namun kesihatan kita yang sering kita lupakan. Saya nak bersaran satu kali lagi, kesihatan itu memang merupakan aset yang penting bagi setiap orang, terutama dalam keadaan yang nyaring ini sekarang, kerana penyakit coronavirus yang berleluasa di luar, memang akan menjejaskan imunisasi kita. So kita perlu menubuhkan imunisasi dengan mengambilkan makanan yang seimbang, yang betul di peringkat ini. Tanpa tahap kesihatan yang baik, kita mudah diserang penyakit dan sukar untuk melakukan aktiviti harian dengan sempurna. Dengan kata lain, kesihatan yang optimum berpunca daripada pemakanan yang seimbang dan sempurna. Dan of course, gaya hidup kita juga haruslah sihat. Sebelum saya teruskan, saya nak tanya, ada berapa soalan saya nak tanya. Adakah anda menghadapi simptom-simptom yang saya tunjukkan di bawah? Ini tanda-tanda penyakit metabolik. Adakah kamu sekarang sedang menghadapi simptom-simptom macam ni? Seperti kegemukan, perut berangin, mood swing, gula darah tinggi, tekanan darah tinggi. Yang outward kita tengok rambut kering dan senang gugur, kulit kering dan berkedut, kolesterol yang tinggi, senang sakit otot, saraf, hyperthyroid, hypothyroid, senang berletih dan rambut bertukar putih sebelum umur 40 tahun. Kulit senang menjadi sensitif, ada seringkali diancam eczema, kerap kencing, prostat, bagi lelaki prostat itu berkembang, libido, kerap kencing, dan perempuan kedatangan haid yang tidak regular. Dan semua orang ada daya ingatannya turun, senang lupa, ini dan senang bimbang. Sekarang dalam keadaan ini senang bimbang. Kalau kamu menghidapi simptom-simptom yang saya cakap tadi, mungkin kebesaran mungkin kamu menghidapi kekurangan asid lemak yang betul, pengambilan makanan yang tidak seimbang.
Ini satu punca yang telah dibukti di kalangan saintis-saintis. Dia sudah buat kajian dan sudah membuktikan simptom-simptom ini adalah salah satu daripada simptom kekurangan asid lemak yang betul dan kekurangan nutrien-nutrien yang sepatutnya. Lagi kita tengok statistik-statistik negara. Ini satu statistik yang dipaparkan dari Sinar Harian. Semua orang sudah tahu 2019 April telah menunjukkan Malaysia adalah negara obesity. Ini adalah Malaysia ranking number 1 di Southeast Asia. Wah, ini memang number 1. Kita kena jaga. Kegemukan atau obesiti ini adalah satu penyakit kronik yang memang menular di kalangan orang Malaysia, dan ini akan memberi kesan yang amat tidak bagus kepada kesihatan kita, terutamanya penyakit kardiovaskular, khususnya penyakit jantung. Okey. Masalah obesiti adalah satu penyakit yang bawa kesan buruk terhadap kesihatan dan menyumbang kepada penyakit-penyakit serius kepada individu, dan terutamanya penyakit jantung dan diabetes. Terdapat 35% orang Malaysia mendapatinya mereka adalah obese. Iaitu ini bermakna seramai 2.6 juta populasi dewasa di Malaysia adalah under kategori obes dan gemuk. Malaysia negara tertinggi mempunyai kadar obesiti di kalangan negara-negara Asia Tenggara. Maksud apa? Kadar obesiti yang tinggi bermaksud ini telah mendedahkan orang Malaysia kepada penyakit yang kronik, juga dikelar penyakit metabolik. Semua ini dipunca daripada faktor utama, iaitu pemakanan yang tidak seimbang dan gaya hidup yang tidak sihat, seperti merokok, tidak suka bersenam dan terlalu makan makanan yang segera memproses. Berdasarkan laporan perangkaan sebab kematian Malaysia 2019, kematian disebabkan penyakit jantung iskemik meningkat kepada 35%, setinggi 35%. Memang merunsingkan dan memang sudah mengancam kesihatan orang Malaysia. Kita kena jaga dari rumah, dari segi sekarang kita di rumah kan, kita kena jaga kesihatan kita dengan mengamalkan pengamalan pemakanan yang baik. Boleh terjadinya penyakit jantung iskemik. Ini terjadi adalah kerana penumpuan plak kolesterol pada arteri darah, penyumbatan plak kolesterol pada arteri darah.
Droplet ini akan menyebabkan peredaran tidak lancar dan seterusnya menyebabkan inflamasi. Inflamasi yang berterusan akan mengakibatkan penyakit koronari seperti penyakit jantung, iskemik, stroke dan juga PAD. PAD kita panggil peripheral artery disease, iaitu penyumbatan di kaki. Banyak kajian telah menyorkan gambar-gambar yang saya paparkan di grup ini, makanan segera, makanan yang diproseskan mengandungi lemak trans fat yang tinggi, iaitu trans ialah lemak yang dihidronisasikan, seperti margarine, seperti kita punya hydrogenate trans fat. Ini meningkatkan kolesterol jenis jahat, iaitu LDL di dalam saluran kita. Dengan pengambilan makanan yang tinggi, segera memproses ini akan meninggikan LDL dan seterusnya menurunkan HDL di dalam badan. Pengambilan makanan-makanan segera dan memproses ini adalah satu faktor yang utama penyakit saluran darah dan kencing manis. Kedua-dua penyakit ini adalah penyakit yang sedang mengancam orang Malaysia dan tidak dapat dinafikan. Sebab itulah kita akan hari ini kita cakap dengan asam lemak yang penting, yang essential untuk badan kita supaya dapat melindungi kita daripada penyakit-penyakit yang saya sebut tadi. Pemakanan seimbang seharusnya merangkumi pelbagai jenis kumpulan makanan. Seperti yang saya tunjukkan di dalam slide ini, itu piramid makanan. Ini juga direkomend oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu kumpulan makanan yang bersesuaian untuk keperluan pelbagai fungsi penting tubuh. Slide ini kita boleh tengok ada 3 komponen nutrien yang kita perlu serap setiap hari, iaitu lemak, protein dan karbohidrat. Karbohidrat melingkungi fiber, vitamin dan mineral kerana dia terlibat itu sayur-sayuran dan buah-buahan dalamnya. So dalam satu hari kita sepatutnya terutama sekarang kan semasa peringkat Perintah Kawalan Pergerakan ini, kita most of us actually dalam aktivitas sedentary. Sedentary itu tak berapa bersenam lah. Tiap hari kat rumah, duduk, tengok TV, masak-masak saja. So, kalau kita dalam aktiviti sedentary ini, saya recommend pengambilan tenaga sebanyak 1,500 bagi 1,500 kalori bagi orang perempuan dan 2,000 hingga 2,500 kepada lelaki. So kalori ini sudah mencukupi untuk peringkat sekarang kerana kita tidak perlu makan terlalu banyak supaya kita tidak bertambah berat badan lah. Itu menjaga kesihatan kita. So kita mesti pilih pelbagai jenis makanan. Yang terutamanya, of course, kita kena bercampur dengan aktiviti fizikal, bersenam, try to bersenam, move your body as more as you can outside your room or at the living room kan. So keseimbangan antara kalori makan dengan aktiviti fizikal mesti seimbang. Kalau tidak, berat badan akan tinggi. Okey? Diet yang seimbang mengikut keperluan tenaga individu. Tadi saya sudah cakap, bagi orang perempuan kita recommend kalau you punya daily activity adalah sedentary, duduk saja atau buat kerja rumah dan masakan saja, kita recommend 1,500 kalori dan 2,000 kalori untuk lelaki. Daripada tenaga
tenaga ini 50 hingga 60% sepatutnya datang daripada karbohidrat, iaitu sepatutnya daripada you punya mi, nasi dan you punya serat-serat dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, 20 protein. Protein adalah penting untuk membina sel-sel tubuh badan kita. So, kita harus menyerap sebanyak 15 hingga 20% protein daripada makanan kita. Dan terakhir sekali, itu lemak. Lemak, recommend kita seharusnya ambil 20 hingga 30% dari makanan kita. Ini sudah disaran oleh Kementerian Kesihatan 20 hingga 30% lemak. Ini termasuk kita punya masakan ada guna minyak-minyak kan, minyak goreng, itu termasuk dalam situ. So daripada 2000 kalori atau 1500 kalori ini, kita sepatutnya mengambil 25% atau 30% itu dari lemak, makanan yang berlemak. Okey, apa itu makanan yang berlemak? Lemak kita dari unsur-unsur kecil, unsur-unsur asasnya kita panggil asid lemak. Jenis asid lemak yang penting untuk badan ialah jenis asid lemak tepu dan jenis asid lemak tak tepu. So ini dua jenis lemak yang badan kita perlu, dan kebanyakan kita ambil adalah asid lemak tepu. Iaitu biasanya kita ambil dari palm oil, dari coconut oil kan, minyak yang kita ambil. Lepas tu minyak daripada haiwan. Semua ini lemak-lemak yang tepu kebanyakannya. Dalam pengambilan makanan kita kurang mengambil lemak tak tepu. So sekarang kita kena tumpukan perhatian kepada lemak, asid lemak tak tepu, kerana ini adalah asid lemak yang penting untuk badan kita. Asid lemak yang penting itu essential. We call it essential kerana badan kita tidak boleh mensintesiskannya. Tak boleh buat itu asid lemak tak tepu. So, kerana badan kita tak boleh buat, kita kena ambil daripada makanan. So, itu dikenali sebagai, sebab itulah dikenali sebagai lemak tak tepu, essential fat. Essential fat biasanya kita panggil omega 3, omega 6. Dua-dua adalah essential fats, essential acid lemak yang penting untuk fungsi badan kita dan mengelakkan kita daripada inflamasi. Kita pun juga tahu fungsi lemak daripada makanan membekalkan asid lemak yang beku. Dia juga adalah fungsi kita, sumber tenaga utama kita, dan pemangkin untuk vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, K, dan memberi pembentukan kepada membran sel kita dan struktur sel kita. So ini asid lemak yang penting adalah mestilah diambil daripada makanan kita. Ini kerana ia membentukkan sel-sel, struktur sel kita dan mensintesiskan nutrien-nutrien yang diambil seperti daripada sayur-sayuran dan buah-buahan, vitamin A, D, E, K. Asid lemak tak tepu, terutamanya omega 3, dia adalah satu komponen yang amat penting untuk badan kita kerana dia mempunyai anti-inflamasi yang tinggi, yang mengurangkan inflamasi penyumbatan di saluran darah kita. Kalau you adalah satu golongan, orang yang menghidapi penyakit coronary, penyakit kronik seperti penyakit jantung, stroke, diabetes dan tekanan darah tinggi, kita recommend omega 3, especially ALA, alpha linolenic acid dengan EPA, DHA, ini mesti diambil di dalam makanan seharian kamu. Omega 3, 6, 9 mesti diambil dalam nisbah yang seimbang. Baru dia setara dengan kita punya sel-sel membran, boleh diserap, supaya boleh diserap oleh badan kita. Pengambilan asid lemak tak tepu
terutamanya omega 3 akan menambahkan kekenyalan sel-sel membran, meningkatkan kadar penyerapan nutrien dengan baik. Omega 3 dan omega 6 memperbaikikan membran dengan mengurangkan inflamasi di saluran darah dan meregulasikan pembekuan darah. Dengan pengambilan yang lama atau penyerapan omega 3 dalam badan, ini akan menyebabkan saluran kita semakin lancar kerana penyumbatan semakin mengurang, dan human cell, kita punya cell structure, kita punya membran cell juga semakin sihat. So kita kena mengamalkan makanan yang mempunyai nisbah omega 3 dan omega 6 dan omega 9 yang seimbang dalam pemakanan kita, supaya sel-sel membran yang dalam badan kita menjadi sihat. Slide yang kedua juga, ini telah menunjukkan omega 3 berupaya menurunkan LDL dalam darah dan triglyceride, dan sementara meningkatkan HDL kolesterol. Kedua-dua kolesterol ni dia akan diregulasikan, dan seterusnya pengambilan omega 3 juga akan mengurangkan plak-plak dalam darah dan platelets. So, pengurangan plak-plak dalam darah akan menyebabkan pelancaran di dalam saluran darah kita. Banyak kajian-kajian you boleh cari daripada portal-portal kementerian juga. Banyak kajian sudah membuktikan pengamalan pemakanan dan gaya yang sihat adalah satu faktor yang utama mencegahkan penyakit koronari dan juga penyakit Alzheimer. Itu penyakit Alzheimer adalah penyakit yang di mana kita punya daya peringatan sudah merosot. Ini daripada pengamalan pemakanan yang sihat ini merangkupi makan banyak makanan yang berserat, buah-buahan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, pelbagai sayur-sayuran. Kita cakap pelbagai sayuran. Ia juga you kena faktor yang penting, memilih lemak yang penting. Yang penting untuk badan kita iaitu pilih lemak yang tak tepu seperti omega 3, omega 6 dan omega 9. Ini mempunyai, kerana omega 3 asid lemak tak tepu ini mempunyai anti-inflamasi property yang tinggi yang boleh mengurangkan inflamasi dan penyumbatan di saluran 3. Sacha inci oil mengandungi omega 3, 6 yang tinggi dan mempunyai banyak testimonial yang menunjukkan keberkesanannya memperbaiki keadaan saluran darah dan sel-sel membran kita. Testimonial boleh disuruhkan oleh you punya kawan yang membawa you merekomenkan kamu Sacha inci oil. Sesiapa yang menjangkiti tekanan darah dan diabetes dan hyperkolesterol, ini dia dengan mengambil pengambilan omega 3 dan omega 6 dengan nisbah yang seimbang ini akan memperbaikikan keadaan peredaran darah, saluran darah kita. Itu Sacha inci oil. Sacha inci oil, in scientific terms we call Puccinia volubilis, juga digelar buah inci atau pokok minyak Amerika Selatan kerana dia berasal daripada Amerika Selatan dan telah ditanam dan memanfaatkan penduduk asli di Peru sejak banyak abad dahulu. So, Sacha inci oil diiktiraf sebagai superfood atau functional food di Malaysia kerana kelebihan biji buahnya mempunyai tinggi kandungan protein, fiber, antioksidan dan asid lemak tak tepu. Asid lemak yang tak tepu yang penting untuk kesihatan tubuh badan. Sacha inci ini dikeluarkan oleh Incawe, dan Incawe adalah satu company yang ditubuh pada 2016 di Singapura. Dia berhasrat untuk mempromosikan produk kesihatan seperti makanan functional food yang terutamanya superfood
di kalangan masyarakat supaya menggalakkan pemakanan yang berkonsep tumbuh-tumbuhan hijau dan melalui kaedah yang ekologi semula jadi, dia boleh mewujudkan hubungan interaksi di antara manusia dengan alam sekitar dan mengembalikan keseimbangan amalan kehidupan manusia. Tubuh badan kita tidak dapat menghasilkan atau mensintesiskan asid lemak penting, iaitu asid lemak tak tepu seperti omega 3, 6 dan 3 dan 6, omega 3 dan 6. So kita perlu mengambilnya daripada diet kita seharian. So kita mesti mengambilkan daripada makanan kita seharian. So ia bukanlah sesuatu yang sukar dilakukan. Dengan adanya Incawe punya Sacha Inchi Oil, dia sudah dipackage dalam satu paket-paket yang senang di-consume. So dia pengambilan Incha Oil ini mempunyai kadar omega 3, 6, 9 yang paling sesuai kerana nisbahnya seimbang untuk tubuh badan. Dan asid lemak ni diperlukan untuk menangani kesan pemakanan harian yang kurang itu dan gaya hidup yang kita kurang sihat. Sesiapa yang punya peredaran saluran darah yang tidak sempurna atau penyakit-penyakit kronik boleh tinggikan pemakanan minyak tidak tepu seperti Sacha Inchi Oil. Dia akan meningkatkan keberkesanan atau fungsi-fungsi tubuh kita supaya dia boleh menyumbang kepada kehidupan kita dengan sempurna. Kenapa pilih Incawe punya Sacha Inchi Oil? Incawe punya Sacha Inchi Oil mempunyai piawaian kualiti yang tinggi. Ini tidak boleh dipandingkan daripada sesiapa di dalam market ini. Ini piawaiannya amat tinggi dan juga melalui banyak-banyak punya proses dan kawalan. Okey, dia mengikuti mematuhi banyak-banyak kawalan di industri juga. Di slide ini you boleh tengok piawaian yang ditentukan sudah di-show di slide ini. Inchi Oil dia kaya dengan omega 3, 6. Omega 3-nya dia mempunyai kandungannya 43%, separuh daripada bijiannya itu adalah omega 3. Dan kaya dengan vitamin E, asid lemak tak tepu. Seluruh paket itu dikandungi kandungan yang setinggi 93% adalah asid lemak tak tepu. Dia melalui penanaman yang ekologi asli. Apa itu maksud ekologi asli? Itu bebas daripada GMO, bebas daripada baja, bebas daripada racun perosak dan bertaraf GMP. Semua ni penanaman ekologi yang asli. Memang tak ada bahan kimia yang lain lah. Yang terpenting sekali dia mempunyai omega 3, 6, 9 mengandungi phytosterol yang semula jadi. Yang satu lagi kita nak menekankan itu nisbah asid yang rendah di packaging ini kerana Incawe sentiasa menjamin kesegaran produk-produk mereka. Ini melalui advanced teknologi yang sejuk dara di 40 degree Celsius. So, dengan ini dia mematuhi kesan ultra kebersihan keselamatan perindustrian, mematuhi kodeks alimentarius dan juga dia juga memberi jaminan kesihatan iaitu membagikan produk liability insurance setinggi 10 juta kasih semua pengguna produk ini. So, sesiapa yang vegetarian juga boleh mengambilnya. Of course, produk ini sudah disahkan halal dan bebas daripada lemak-lemak yang tidak baik. Pengambilan asid lemak tak tepu memang penting dan dengan pengambilan Sacha Inchi Oil dia mengandungi nisbah omega 3, 6, 9 yang seimbang ini adalah memang bagus untuk badan dan membantukan meningkatkan tahap kolesterol yang baik iaitu HDL, merendahkan tahap kolesterol yang jahat, merendahkan tekanan darah, merendahkan risiko penyakit kardiovaskular.
Of course, if you take long term, kalau you mengamalkan satu ini pengambilan asam lemak tak tepu sebagai tabiat makanan dalam long term ya, long term dia akan menurunkan penyakit-penyakit yang tadi saya cakap atau simptom-simptom yang saya tanya dari awal tadi, seperti rambut kering, kulit yang kering, eczema, dan juga hormon-hormon yang tidak seimbang juga akan diperbaikikan. So, pengambilan asam lemak tak tepu ini sudah dikaji dan disaran oleh Kementerian Kesihatan, mesti diambil daripada pengambilan makanan kita punya seharian. Dan saca inci oil, incawe punya produk, dia senang diambil. Satu paket sudah mencukupi kalau you adalah orang yang sihat, yang muda. Satu paket sudah cukup. Ini yang saya nak syorkan. Bagi kanak-kanak yang berumur dari 2 sampai 11 atau 12, dikirau berat badannya tidak lebih daripada 30 kg atau 35 kg, kita recommend dia ambil separuh paket atau 1.5 ml. Okey, kerana 1 ml 3 ml satu paket mengandungi 3 ml punya saca inci oil. So, bagi orang kanak-kanak yang berusia dari 12 tahun ke atas dan dewasa, kita recommend satu paket kerana kebanyakan kanak-kanak sekarang dia berat badan dia sudah melebihi 45 kg atau 50 kg. So kalau kanak-kanak kamu berat badannya sudah melebihi 40 kg, 45 kg, kita recommend satu paket sudah. Satu paket 3 ml. So bagi orang berasa juga satu paket 3 ml. Kalau you ada makan makanan yang berlemak, yang berproses, yang segera, makanan yang ringan, itu tiap-tiap hari atau seringkali mengambilnya, kita recommend you makan lebih daripada satu paket. Kerana dengan mengambil asam lemak yang tak tepu, dia akan mengurangkan kepekatan you punya darah di dalam saluran darah. Nisbah pengambilan asam lemak tepu dengan tak tepu mesti 1:2. Means daripada total kalori 30% mesti dari lemak. 30% ini 10% dari lemak tepu, iaitu lemak biasa, lemak coconut, lemak palm oil. 20% mesti daripada lemak tak tepu. Lemak tak tepu itu ada mono tak tepu dengan poli tak tepu. Okey, sekurang-kurangnya you ambil lemak tak tepu, dia akan membantu kesihatan saluran darah. Dengan pengambilan asam lemak yang seimbang, yang betul ini, kita akan menjaga kesihatan dan kesihatan saluran kita supaya dia tidak merosot saluran darah kita, dan cecair darah kita tidak pekat. Okey, toksik pun tidak senang dikumpulkan di dalam darah, dia senang keluar. Dengan asam lemak tak tepu seperti omega 3, dia telah dibuktikan dia mengurangkan plak dan penyumbatan darah. So dengan itu, kalau ada inflamasi dalam saluran darah, kerana kalau you ada kencing manis memang atau suka makan makanan yang sangat manis atau manis-manisan setiap hari, you punya saluran darah akan dalam keadaan yang inflame. So inflamasi yang tinggi akan merosakkan saluran darah akan pecah, senang pecah. So kalau when you consume high asam lemak tak tepu seperti omega 3, omega 6 yang seimbang, you punya saluran darah akan kurang inflame. Dia akan memperbaikikan itu informasi yang terdapat dalam saluran darah kamu. Sesiapa yang alergi kepada kacang,
kita recommend you mungkin kita recommend you berhati-hati mengambil sacha inci oil kerana mungkin you pun alergi kepada sacha inci oil, tetapi bukan setiap orang macam tu. So you kena try dulu. Kalau satu paket you rasa ada bintik-bintik merah dan kegatalan, you boleh kurangkan dosage itu kepada separuh paket, atau tengok atau observe itu simptom macam mana. Kalau simptom itu dia berkurangan, you maintain half packet dalam setiap makanan kamu lah. Kalau ada simptom-simptom seperti ceret-beret itu, you pun boleh kurangkan dosage. Tapi ceret-beret tergantung kepada apa. Kerana sekarang banyak orang pun menghidapi fatty liver, fatty acid di dalam liver kerana consumption gula dengan karbohidrat yang tinggi, makanan yang berproses tinggi. Fatty liver adalah tinggi di kalangan masyarakat Malaysia. So fatty livers, semasa you mengambil asid lemak yang tak tepu ini dengan dosage yang lama dan tinggi, dia akan mencairkan lemak-lemak di dalam badan. Dan satu kesan sampingan tu adalah ceret-beret. You punya air besar itu rasa macam cair-cair macam tu lah. So ini adalah satu keadaan yang bagus. Kita recommendkan you terus makan. Tetapi kalau you ada alergi seperti gatalan, lepas tu bintik-bintik dan bengkak, itu you mesti kurangkan dosage-nya sebagai kepada separuh paket sehari. Dengan itu saya punya taklimat sudah berakhir sekarang. Sacha inci oil memang bagus dalam keseimbangan makanan kita. So saya recommend semua orang boleh ambil asid lemak tak tepu ini yang memang dibuktikan memberi kesihatan atau keberkesanan yang bagus kepada kita. So sacha inci oil is proof to reduce cholesterol, reduce bad cholesterol and improve triglyceride in our blood vessels, and it's also have been proven reduce the inflammation in the body. So hopes everyone is get the benefit out of these products, and thank you very much. Satu lagi saya nak tambah ialah orang yang mengambil medication kolesterol, diabetes dengan glucose ya. Ada diabetes, ada ambil medication itu selepas makan you punya sarapan pagi, you boleh makan sacha inci oil. Lepas setengah jam baru makan you punya ubat-ubat. Ini kita recommendkan selepas setengah jam lah baru makan you punya ubat. Bagi orang yang baru kena stroke, stroke itu kurang daripada 1 bulan, doktor akan memprescribekan dia satu anticoagulant drugs yang mempunyai kandungan yang tinggi. Kita recommend you kurangkan selangkan itu pengambilan sacha inci oil, iaitu hari ini maksudnya kalau Isnin you makan, you selang 1 hari lagi you makan. Okay, Isnin makan 1 paket sacha inci oil, Wednesday lagi, Rabu you makan 1 kali. So you selang hari makan kalau you adalah orang yang menjangkit stroke. Dengan itu sekian, terima kasih taklimat saya. So thank you for your listening. Terima kasih kepada penceramah kita, Cikgu Hedi.